Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa qulna bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat menyambung kelas Mutammimah Al-Ajrumiyah, walaupun ada beberapa ketika kita tidak dapat meneruskan kelas kita atas beberapa sebab, dan sebagaimana kita maklum minggu lepas cuti pertengahan mid-sem. Jadi saya kira sekarang dah semua mula semula dengan kuliah dengan kelas masing-masing, jadi kita boleh mulakan semula. Cuma saya ingat saya berhenti di sini ke dah saya dah baca wal aid ni. Saya tak ingat ni. Dah baca Ustaz. Okey, kalau dah baca maksudnya kita masuk ke dalam fasal baru, faslun jadid. Hadha faslun, okey, yang menceritakan tentang makrifah yang seterusnya lah. Kita dah cerita makrifah berkenaan dengan al-mudmar ataupun yang dikenali dengan ad-dhamir, jamak dia ad-dhamair. Dan kita juga telah kenal al-a'lam, jamak kepada alam ataupun yang disebut sebagai nama khas yang kita tahu dalam bahasa Melayu. Kemudian kita baru selesai isim mausul. Kita baru selesai isim mausul, betul kan? Okey, kita baru selesai isim mausul. Dan kali ini kita masuk kepada yang disebut sebagai al-mu'arraf bil adah, ataupun yang juga dikenali dalam perbahasan yang lain dia sebut al-mu'arraf bi al. Al-mu'arraf bi al. Isim isyarat kita, okey, kita sebelum tu maaf saya terlupa, kita juga telah selesai dengan ismul isyarah. Ismul isyarah dia sebelum daripada isim mausul. Baik. Sebenarnya turutan ataupun tartib ini dia adalah mengikut tertib ataupun susunan dari yang paling makrifah kepada yang kurang makrifah. Jadi itu adalah tertib susunan. Jadi kalau kita lihat di sini al-mu'arraf bil adah ni adalah berada pada yang kelima. Nanti kita akan jumpa ada satu lagi yang selepas ni yang keenam lah. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah, faslun fi bayanil mu'arrafi bi alati ta'rif, ataupun faslun fil mu'arrafi bil adah. Ini satu fasal pada menerangkan isim. Ini apabila kita sebut makrifah dia berkait dengan isim lah. Sebab isim ni dia ada beberapa sudut pembahagian. Kalau dari sudut makrifah dan nakirah dia ada dua bahagian sahaja, iaitu makrifah dan nakirah. Jadi apabila disebut al-mu'arraf maknanya alladhi yu'rafu ataupun alladhi yu'arraf bil adati. Maksudnya al di situ adalah al yang kita telah belajar sebelum ni, iaitu al-mausul. Jadi ini satu fasal pada mengenal ataupun pada membicarakan apa yang dimakrifahkan dengan adah. Adah ni kalau dalam terjemahan bahasa dia sebut sebagai alat. Maksudnya untuk makrifah ni dia ada alat dia, iaitu alat makrifah ataupun dipanggil alatut ta'rif yang dikenali dengan adah.
Cuma apa dia punya alat itu? Apa alat ma'rifah tersebut? Itu maksud. Ataupun adatut ta'rif, apa dia? Wa amma al-mu'arrafu bil adati fa huwa al-mu'arrafu bil alifi wal lami. Okey. Adapun yang dimaksudkan dengan yang dimakrifahkan dengan alat tersebut adalah yang dimakrifahkan dengan alif lam. Jadi maksudnya yang dimaksudkan dengan alatut ta'rif ataupun adatut ta'rif, boleh baca dua-dua lah. Alatut ta'rif tu makna alat ta'rif, maksudnya dia adalah terjemah bahasa kepada adah. Ataupun kalau dari segi mufradat kita boleh kata al-adatu muradifuha al-alatu. Wahia qismani. Jadi dan yang berkait dengan wahia qismani, okey. Hiya ni dia kembali kepada apa? Kalau kita kata hiya ni kembali kepada mu'arraf, kenapa dia jadi muannas? Kalau kita kata hiya ni kembali kepada mu'arraf, kenapa disebut sebagai muannas? Baik. Kalau begitu hiya ni sebenarnya dia kembali kepada al-adah. Dia kembali kepada ni. Jadi dan kalau kita tengok dari segi kedudukan pun, yang paling hampir yang sesuainya dengan konteks perbincangan ini adalah al-adah. Al-adah. Dan dia iaitu al-adah itu qismani. Maksudnya alat ta'rif itu dia ada dua. Ataupun yang kita sebut, apa dia alat ta'rif? Alif lam lah. Iaitu yang disebut sebagai ahdiyatun wa jinsiyatun. Ahdiyatun wa jinsiyah. Baik, untuk kita tahu nama dua ni, salah satunya adalah yang disebut sebagai adatu ahdiyah. Yang kedua yang disebut sebagai adatun jinsiyah, ataupun al-adatu al-jinsiyah. Okay. Baik. Jadi bagi setiap satu dia ada beberapa bahagian. Baik, kita akan masuk satu persatu. Okey. Wal ahdiyatu. Okey. Adapun adat al-ahdiyah ataupun yang dimaksudkan dengan di sini maksud ahdiyah maksudnya dengan kata lain alif lam lil ahdi. Alif lam lil ahdi. Jadi bila kita sebut ahdiyah ini, dia juga dimaksudkan dengan alif lam. Sebab bila kita sebut adat tu adalah alat ta'rif. Dan alat ta'rif di sini yang kita maksudkannya adalah alif lam. Jadi supaya kita tak terkeliru, Ustaz, sekali kata adah, sekali kata alif lam. Sebab al-adah di sini, al-adah di sini, al-adah yang dimaksudkan dalam konteks pasal baru kita ni, dia sama dengan alif lam. Jadi maksudnya, sebab tu apabila kita bicarakan tentang pembahagian dia, dia ada al-ahdiyah. Maksudnya alif lam lil ahdi. Al-ahdiyah ni maknanya al-adat al-ahdiyah. Okay. Maka dia juga boleh difahami dengan alif lam lil ahdi. Itu maksud dia. Alif lam lil ahdi. Alif lam lil ahdi. Okay. Itu maksud dia. Baik. Jadi mungkin kita akan tertanya-tanya apa maksud ahdi ni, Ustaz? Okay. Ahdi. Kalau dari segi bahasa, ahdi ni dia bermaksud janji lah.
Tapi kalau yang dimaksudkan di sini, dia adalah sesuatu yang dimaklumi, ataupun sesuatu yang pernah disebut secara atau dimaklumkan terlebih dahulu. Itu maksudnya. Itu dari segi pemahaman ataupun untuk kita mudah faham apa makna ahdun tu. Cuma kalau dari segi konteks yang biasa kita pernah guna, al-ahdu itu adalah perjanjian. Itu dah jadi makna istilah. Itu dah jadi makna istilah. Okay. Cuma untuk yang lebih mudah faham, saya ceritakan dia adalah sesuatu yang telah dibuat pemakluman. Itu maksud dia. Ia sesuatu yang telah dibuat pemakluman. Macam ada orang buka mic ke suara saya kan ni? Okay. Baik. Kita pergi kepada pembahagian satu persatu. Kalau untuk alif lam lil ahdi ataupun yang disebut sebagai wal ahdiyah, al-adat al-ahdiyah. Baik, dia terbahagi kepada 3. Imma lil ahdi dzikri. Imma lil ahdi adzikri. Nahwu fi zujajatin az-zujajatu. Baik. Yang pertama, ahdi ini terbahagi pada 3 bahagian ataupun 3 pengkategorian. Kategori yang pertama yang disebut sebagai ahdu zikri. Maksudnya pemakluman yang telah disebut secara jelas. Az-zikri ni maksudnya zukira lah. Dia telah disebut secara lafzi lah. Maknanya pemakluman tu telah disebut secara lafzi. Ataupun pengetahuan ataupun cerita tentang tu telah ada terdahulu secara zikri. Itu maksudnya. Contohnya fi zujajatin az-zujajatu. Baik. Kita punya syahid di sini adalah alif lam pada az-zujajah. Jadi alif lam di sini kalau kita nak kata dia kategori apa? Dia memang alif lam ni untuk makrifah. Tetapi dari segi pembahagiannya dia pembahagian kepada alif lam lil ahdi ke lil jinsi. Baik, dia adalah alif lam lil ahdi kerana sebelum itu telah disebut perkataan zujajah. Zujajah yang disebut sebelum tu adalah dalam keadaan nakirah. Kemudian disebut az-zujajah yang kedua dengan keadaan ma'rifah. Bermaksud apa? Dia kata di dalam satu bekas kaca. Zujajah ni boleh kata macam botol ke yang berkait dengan kaca lah. Jadi kalau ada alif lam, yang alif lam itu kategori ahdi zikri, bekas kaca itu. Jadi apabila disebut ahdi zikri ni maksudnya bekas kaca yang telah didahului pemaklumannya secara zikr. Telah didahului pemaklumannya secara sebut. Maknanya mana yang zujajah yang disebutkan ni lah. Zujajah. Zujajah maknanya bekas kaca ni. Itu maksud dia. Jadi ahdi zikri ni bermaksud alif lam yang datang selepas ada disebut sebelumnya perkataan tersebut terlebih dahulu dan kita maksudkan benda yang sama, iaitu maksudkan benda yang telah disebutkan terdahulu. Bukan maksud bekas kaca lain. Itu maksud lil ahdi az-zikri. Jadi kalau kita jelas di sini, insya-Allah kita boleh faham perbezaan dia dengan yang lain lah. Okey. Itu maksudnya. Boleh jelas Jadi apabila disebut sebagai al-ahdi az-zikri, itu bermaksud sesuatu yang datang secara pada pendengaran ataupun sesuatu yang datang itu yang diiringi dengan perkara yang disebutkan semula, tetapi yang disebutkan semula tu dia ada alif lam. Jadi maksudnya yang disebut dengan maksud yang ada pemakluman dia. Mashubuha zikran. Mashub ni maksudnya yang diiringi sebutan itu secara lafzi lah, secara disebut secara jelas. Kenapa? Kerana ada yang kedua ini, awlil ahdi az-zihni.
aw lil ahdi adh-dhihni. Nahwu idhuma fil ghari. Idhuma fil ghari. Okay. Baik. Jadi ataupun dia ada alif lam yang kedua yang disebut sebagai yang dalam kategori al-ahdi ni, iaitu dia panggil al-ahdi az-zihni. Sesuatu yang pemakluman dia tidak ada secara lafzi, sebelumnya tak ada, tetapi pemakluman dia ada secara zihin. Zihin ni maksud dia ada dalam makluman pemikiran, ataupun dia dah ada dalam pemakluman akal, ataupun dia dah ada dalam pemakluman seseorang itu, oh sebelum ni ada disebut, dan benda itu diingati di dalam zihin. Zihin ni maksudnya diingati dalam kepala, diingati dalam pemikiran, itu maksud dia. Itu seperti ayat yang menyebut idhuma fil ghari. Baik. Kalau tengok pada ayat ni, ini kalau kita tengok dalam Mu'jam Mufahris li Alfazil Quran, kita akan tahulah dia daripada surah mana. Kalau kita tengok sebelum ayat tu, tak ada pun perkataan ghar ini telah disebutkan, bukan seperti al-ahdi az-zikri yang mana dia telah disebutkan. Jadi ayat ni kalau kita tengok yang sebelum, illa tansuruhu faqad nasarahullah idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Jadi kalau tengok di dalam ayat ni tidak ada disebutkan perkataan al-ghar sebelum tu untuk kita katakan alif lam ini adalah lil ahdi az-zikri. Tidak. Tetapi oleh sebab benda itu dia dah ada dalam kisah yang telah berlaku, Al-Quran ni dia cerita balik. Al-Quran ni cerita balik sirah Rasulullah yang mana masa tu Rasulullah berada di dalam gua yang ma'ruf lah, ataupun gua yang maklum, iaitu yang disebut di Jabal Thur, iaitu gua ketika hijrah. Jadi benda itu dipanggil ma'hud zihnan. Ma'hud zihnan, ataupun dia panggil diingati ataupun diketahui secara zihnan. Secara, oh ni cerita masa Rasulullah berhijrah lah ni. Gua tu adalah merujuk kepada gua yang Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua ketika dalam perjalanan hijrah. Jadi alif lam di sini disebut sebagai al-ahdi az-zihni. Dia alif lam ma'rifah, tetapi merujuk kepada al-ahdi az-zihni. Ahdi az-zihni ni mudah saya ceritanya adalah pemakluman yang ada di dalam zihin, ataupun yang disebut sebagai sesuatu yang dibawa secara dia panggil mashub. Mashub ni mana sesuatu yang diiringkan. Maksudnya kita ingat benda tu, oh ni dah ada pemakluman dia, itu maksud dia lah. Okay. Tapi kalau disebut dalam syarahnya dia kata bi anna ahda mashubiha zihnan, bi anna ahda mashubiha zihnan, mana waktu yang dibawa cerita tu ataupun waktu yang diceritakan itu adalah yang ada di dalam pemikiran ataupun yang diketahui secara pemikiran. Okay. Ataupun yang ketiga, awlil ahdi al-huduri, awlil ahdi al-huduri, nahwu al-yawma, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Baik. Baik, apabila disebut al-huduri ni bermaksud apa? Bi an yakuna mashubuha hadiran hal al-khitab. Maksudnya dia merujuk kepada al-huduri itu adalah waktu yang dihadiri ketika didengar ucapan ini. Jadi al-yawma ini seolah-olah ada di dalam takdir dia al-yawmal hadir, hari-hari ni lah, ataupun hari yang sedang Rasulullah bercakap tu, itu merujuk. Jadi kalau kita nak
bahagikan di sini. Alif lam ni yang kedua tadi yang kita sebut okey, ini adalah pembahagian untuk ahdiyah. Ahdiyah ni pula sebenarnya sebelum saya pergi ke situ, okey, saya kena bahagi di sinilah. Sebab ahdi ni dia ada satu al-ahdi al-dhikri. Pembahagian ahdiyah ni dia ada 3, al-ahdi al-dhikri. Kemudian contoh dia macam kita dah sebut lah, yang ada dalam kita punya buku. Kemudian yang keduanya adalah al-ahdi al-zihni. Okay, sama juga, cuma beza dia al-zihni. Al-zikri al-zihni, itu beza dia. Al-zikri al-zihni. Okay, kemudian yang ketiga adalah ahdi al-huduri. Al-huduri ni dia bermaksud pada waktu itu, waktu yang hadir itu. Jadi contoh yang diberikan di dalam nas ataupun kitab kita ni adalah al-yauma. Maka al-yauma itu dia ditakdirkan seolah-olah kalau bukan ayat Quran maksudnya al-yaumal hadir. Al-yauma. Jadi alif lam ini, ni alif lam ni dia bermaksud alif lam dengan makna al-huduri, maksudnya al-yaumal hadir. Hari yang hadir itu ataupun hari itu. Yaumal hadir. Hadir ni dia merujuk pada hari yang semasa dibuat ucapan. Semasa dibuat ucapan. Macam kalau contoh kita ada, kalau yang pergi ke sekolah tu kan dia ada hari perhimpunan. Jadi contoh kalau misal kata pengetua ataupun guru besar berucap pada hari itu, maka guru besar pun yang menyebut al-yauma. Jadi al-yauma tu merujuk pada hari tersebut. Kalau misal kata hari itu hari pahlawan. Jadi ada perhimpunan, dia pun cerita. Okey, adalah pada hari ini, merujuk pada hari masa dia cerita tu adalah merujuk pada hari pahlawan. Jadi kalau ayat yang diberi contoh di sini, al-yauma ini, yang mana Rasulullah berucap, mengucapkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu adalah merujuk pada hari yang dihadiri oleh Rasulullah pada hari itu, iaitu bermaksud hari apa? Wa huwa yaumu Arafah, iaitu hari yang Rasulullah menyampaikan hujjatul wada' pada hari Arafah, pada musim haji itu. Jadi alif lam di situ dia ada alif lam ma'rifah, dan kategori dia, pembahagian dia dipanggil ma'rifah, merujuk kepada al-huduri, al-ahdi al-huduri. Jadi dia bukan sebarang hari lah. Dia bukan sebarang hari, dia merujuk pada hari yang ditentukan ataupun yang terdahulu pemakluman dia secara hudur. Hudur ni secara kehadiran lah. Itu maksudnya. Kehadiran orang yang hadir pada ketika disampaikan ucapan tersebut. Okay. Jadi kalau untuk bahagian pertama dia ada 3 bahagian. Maka untuk bahagian kedua, iaitu yang disebut sebagai jinsiyah. Maksudnya al-adat al-jinsiyah. Wal jinsiyah tu, okey, dan jinsiyah juga dia ada 3. Jinsiyah juga dia ada 3 pembahagian. Cuma apa yang 3 pembahagian pada al-jinsiyah, alif lam jinsi ni? Okey, imma li ta'rifil mahiyah. Imma li ta'rifi al-mahiyah.
Jinsiyah ni bermaksud sama ada dia nak menceritakan al-mahiyah ataupun mendefinisikan al-mahiyah. Mahiyah ni bermaksud benda lah, ataupun kita nak cerita jauhar satu benda, diri sesuatu benda. Iaitu dari sudut apa? Dari sudut dia tu daripada apa? Maksudnya daripada unsur apa? Sebab al-mahiyah ni bermaksud min haisu hiya. Mahiyah ni sebenarnya mahiyah ni kalau dalam bahasa Arab, asal al-mahiyah ni dia daripada soalan mahiyah. Dia daripada soalan mahiyah. Al-mahiyah ni ataupun mahua pun dikatakan al-mahiyah lah. Al-mahiyah ni sebenarnya asal, kalau nak kata mana asal usul mahiyah ni, kalau kita cari ada tak perkataan maha, yamhi, mahiyun? Tak ada. Sebenarnya mahiyah ni asal dianya adalah daripada soalan mahiyah. Apa benda tu? Maknanya apa asal benda tu? Ataupun apa unsur asal benda tu? Dia daripada soalan mahiyah. Maka keluarlah bila dia nak jadi satu perkataan, dia jadi al-mahiyah. Jadi al-mahiyah ni boleh kita katakan dia adalah dari segi unsur asal. Dari segi unsur asal. Sebab soalan nak tanya apa benda tu, dia berkait dengan nak tahu apa unsur asal benda tu, apa kalau kita kata asal sesuatu benda tu. Okay. Jadi contoh dia, alif lam jinsi ni dia berada pada contoh nahwu waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Okay. Jadi kalau kita tengok alif lam yang dalam ayat ini, dia adalah berkait ataupun bersambung dengan perkataan al-ma'. Al-ma'. Jadi dia nak mentakrifkan alif lam tersebut. Dia nak mentakrifkan alif lam itu dia nak mentakrifkan apa yang perkataan yang dia bersambung dengannya, iaitu al-ma'. Maksudnya waja'alna min haqiqatil ma'il ma'ruf. Jadi kalau yang alif lam ni, kalau yang alif lam jinsiyah dan dia di bawah kategori li ta'rifil mahiyah, kita boleh katakan ma' di sini waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi al-ma' yang dalam ayat itu, al-ma' yang dalam ayat tadi, dia bermaksud waja'alna min haqiqati al-ma'i. Okay. Jadi al-ma' di sini maksudnya al-ma'il ma'ruf. Al-ma'i al-ma'ruf. Air yang dikenali lah. Baik, kalau kita sebut air yang dikenali tu, dia air ni lah. Air yang H2O tu lah. Okay. Jadi alif lam di sini walaupun dia adalah alif lam jins dan dia disebut sebagai ma'rifah. Sebab bukan dimaksudkan apabila minal ma' di sini, dia bukan bermaksud, jadi bukan bermaksud la, bukan bermaksud la min kulli ma ismuhu ma, la min kulli syai'in, la min kulli syai'in la min kulli syai'in. Menulis dengan jari ni lagu ni lah. La min kulli syai'in ismuhu ma.
Okey. Jadi apabila Allah Ta'ala kata waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dari sudut syahid yang dibawa di sini, dia bermaksud air yang dimaksudkan di situ, yang ada alif lam di situ adalah air yang ma'ruf tu lah. Air yang H2O tu lah. Bukan daripada semua benda yang nama dia air. Ada yang dia tu air tapi dia bukan air yang ma'ruf lah. Macam apa? Iaitu air kelapa ataupun air, maaf saya sebut air mani, ataupun air yang dia bukan kategori air yang ma'ruf tu lah. Tapi dia nama air, dia nama air. Itu maksudnya. Jadi itu yang dimaksudkan alif lam itu dia panggil alif lam lil jins. Alif lam lil jinsi, dan untuk kategori pertama ni dia adalah untuk lita'rifil mahiyah, untuk mendefinisikan ataupun untuk memberi konsep kepada unsur tersebut. Dia nak memberi konsep kepada unsur tersebut. Okay. Yang kedua, wa imma listighraqil afradi. Istighraqil afrad ni maksud dianya, asal mana istighraq ni dia berkait daripada gharaqa lah. Maksudnya dia nak himpun semua sekali. Sama mana ghariqa ni tenggelam, maksudnya dia nak tenggelamkan semua sekali al-afrad. Semua individu, semua diri yang termasuk pada kalimah yang masuk alif lam tersebut. Yang termasuk pada alif lam tersebut. Nahwu contoh, wa khuliqal insanu dha'ifan. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Baik. Kalau kita tengok di sini al-insan. Al-insan ni kalau ikut dia punya lafaz, dia bermaksud seorang insan. Seorang manusia, seorang sahaja. Seorang manusia. Tetapi insan ini diletakkan alif lam. Dan alif lam ini dia disebut sebagai alif lam lil jins. Dia nak cerita bukan seorang manusia tu yang lemahnya, tetapi semua yang namanya manusia. Semua yang namanya dalam kategori manusia. Jadi dia sebut, itu maksud istighraq al-afrad. Istighraq al-afrad. Ay khuliqa kulli wahidin atau khuliqa kullu wahidin min jinsihi dha'ifan. Maksudnya istighraqil afrad ni mana kullu wahid, setiap individu yang nama dia ataupun dia tu daripada kategori insan. Walaupun dia sebut lafaz tu mufrad, tetapi yang dia maksudkan adalah semua orang. Dia maksudkan semua orang. Jadi alif lam tu dia panggil alif lam lil jins. Alif lam yang nak cerita tentang jenis manusia. Dia nak cerita di situ. Maksudnya kalau selain itu tidak dimasukkan dalam maksud di sinilah. Jadi yang lemah ini, yang diciptakan lemah itu adalah kategori insan, kategori manusia. Aw listighraqi khasa'isil afradi. Aw listighraqi khasa'isil afradi nahwu anta ar-rajulu ilman. Anta ar-rajulu ilman. Baik. Yang dimaksudkan dengan istighraq khasa'isil afrad, ay khasa'is ni bermaksud sifat. Sifati afradil jinsi mubalaghatan. Jadi istighraq ni tadilah untuk memasukkan semua ataupun untuk tidak mengecualikan walau seorang pun, tetapi berkait dengan sifat-sifat individu ataupun sifat-sifat individu yang dalam jenis tu. Dia nak cerita di situ. Baik, contoh di sini dia nak ceritanya antar rajulu, kamu adalah lelaki dengan maksud sebenar tu. Ar-rajulu tu maksudnya dia nak cerita kamu adalah
lelaki dengan maksud sebenar lelaki ilman, dari sudut keilmuan. Dia bermaksud anta kullu rajulin ilman. Kamu ni adalah maksud setiap, dengan makna setiap lelaki dari sudut ilman. Ataupun rajul ni kita boleh letak dengan makna tokoh. Dengan makna tokoh. Bima'na innaka ijtama'a fika ma tufarriqu fi ghairika min ar-rijali min jihati kamalika fil ilmi. Jadi maksudnya dia nak cerita seolah-olah kalau nak bilang semua lelaki itu, jadi terhimpun pada kamu ini semua sifat-sifat yang membezakan. Sifat itu membezakan pada yang lain daripada kamu dari sudut apa? Dari sudut kesempurnaan kamu pada ilmu. Jadi maksudnya bila sebut ar-rajulu, dia tak sebut anta rajulun, dia sebut anta ar-rajulu. Maksudnya kamu ni dari segi nama seorang tokoh. Ataupun kalau kamu ni dari segi nama seorang lelaki dengan sifat. Sebenarnya ar-rajul ni dia bukan maksud lelaki dengan makna gender tu. Sini dia nak masuk dengan maksud sifat ketokohan. Jadi apabila sebut sifat ketokohan, dia sebenarnya termasuk juga, boleh juga dimaksudkan dengan perempuan. Dia boleh masuk juga dengan perempuan. Cuma ini dia nak ceritakan kalau dari segi asalnya sifat ketokohan itu adalah asalnya pada seorang lelaki. Asalnya macam tu. Jadi kalau ada seorang perempuan yang alim itu, maka dia seolah digambarkan ketokohan seperti ketokohan seorang lelaki yang berilmu. Itu maksud dia. Jadi alif lam di sini disebut sebagai alif lam il-jinsi dan dia adalah untuk listighraq khasa'is. Dia adalah untuk istighraq al-khasa'is. Untuk mengumumkan ataupun dia nak memasukkan semua ni, dia nak menghimpunkan semua, tetapi ada sifat khusus. Baik. Beza dia dengan yang atas. Yang atas ni dia merujuk kepada kategori jenis makhluk. Insan kan salah satu jenis makhluk yang diciptakan. Tapi kalau istighraq khasa'is afrad, jadi katalah insan ni dia ada beberapa kategori pecahan pula. Jadi ada yang disebut sebagai, itu yang dia bagikan khasa'is. Khasa'is ni makna sifat lah. Sifat afrad ni, mana insan ni dia ada antaranya rajul, dia ada antaranya yang lain lah daripada rajul tu. Jadi dia nak khususkan rajul ni dari sudut ilmu. Dia nak khususkan rajul ini dari sudut ilmu, ketokohan. Baik, di sini dia ada sebut satu watubdalu lamu al miman fi lughati himyar. Watubdalu lamu al miman fi lughati himyar. Dan diubah lam pada al ni. Okey. Kita sebut alif lam kan. Tapi lughah himyar ni, jadi kalau pergi pada lughah himyar, untuk ma'rifah ni, alif lam ma'rifah ni, dia jadi bukan alif lam, dia jadi alif mim. Orang himyar cakap macam ni. Orang himyar cakap macam ni. Sebab itulah Rasulullah pernah bertutur dengan lughah himyar. Rasulullah pernah bertutur dengan lughah himyar ni. Bertutur Rasulullah ni, kalau kita baca biasa, yang lughah biasa ni, laisa minal birri. Laisa minal birri. Ini kalau yang lahjah ma'ruf biasalah. As-siyam
Laisa minal birri as-siyam fi safar. Laisa minal birri as-siyam. Ini kalau tengok dalam hadis, ada perawi meriwayatkan dengan riwayat biasalah, riwayat yang makruf kita bacalah. Laisa minal birri as-siyamu fi safar. Safar. Safari. Ini yang mungkin kita pernah dengar lah, iaitu berkait dengan sunat hadis. Sunat hadis. Yang berkait dengan sunat puasa ataupun perkara yang makruh pada puasa, yang dikeluarkan daripada maksud hadis ni tidaklah dianggap sunat ataupun tidaklah dianggap kebaikan. Berpuasa tu maksud puasa sunat di dalam musafir. Jadi ada seorang sahabat yang dia riwayatkan hadis ni, dia riwayat dengan lafaz asal. Sebenarnya dia cerita dia macam ni sebenarnya. Cerita dia, ada seorang lelaki tu orang himyar. Lelaki tu orang himyar. Jadi lelaki ni dia sebenarnya dalam musafir. Musafir daripada tempat dia. Dan dia pergi ke Madinah lah, maksudnya untuk bertemu dengan Nabi. Tapi dalam keadaan dia berpuasa sunat. Dan perkara itu diketahui oleh Nabi. Maksudnya bila dia musafir sampai itu, ikutnya kalau yang kita mungkin letih nak makan kan. Tapi dia tak makan lah sebab dia kata dia puasa. Puasa ni maksud puasa sunat ni, bukan puasa wajib. Okay. Jadi dan dia itu orang himyar ataupun orang yang bercakap dengan lahjah himyar. Orang yang bercakap dengan lahjah himyar. Jadi Rasulullah tahu dia orang himyar, dan Rasulullah tahu pula dia berpuasa sunat dalam musafir. Jadi Rasulullah pun sebut kepada orang itu dengan lahjah dia, macam kalau kita ayat kan. Rasulullah ni tahu lahjah orang tu. Rasulullah pun cakap macam kan ni sebuah kita kan. Ada orang kecek Kelantan. Dia tahu saya orang Kelantan, dia cakap Kelantan. Dia bukan Kelantan, contohlah. Jadi maksudnya sebagai nak menarik perhatian. Maka Rasulullah sebut laisa minam, sebab lam jadi ubah kepada mim. Jadi dia baca laisa minam bimrim, laisa minal bir, laisa minam birrim siyamun, siyamu fim safar. Kita ni pelik nak sebut ni sebab bukan lurah biasa, bukan lahjah biasa. Tapi nak cerita, kita panggil lahjah himyar. Okey? Okey, baik. Okey, faslun wa ammal mudafu ila wahidin min hazihi al-khamsati. Ni sebenarnya tinggal last kalinya adalah ma'rifah yang ke-6. Ma'rifah yang ke-6 ni dia satu sahaja. Iaitu ini satu fasal wa ammal mudafu ila wahidin min hadhihi al-khamsati. Okey. Baik. Jadi fasal ni dia nak menceritakan tentang yang diidafat kepada salah satu daripada yang 5 ini. Maksudnya kalau contoh ada lafaz yang diidafat kepada salah satu daripada 5 yang telah tersebut itu, maka dia juga bermaksud dia dikategorikan sebagai ma'rifah
dan kedudukan dia, kedudukan dianya adalah mengikut tertib, maksudnya dari segi tertib makrifah dia adalah mengikut tertib makrifah yang awal, iaitu yang pertama dhamir. Jadi kalau idafat pada dhamir dia lebih makrifah daripada idafat kepada yang bukan dhamir, yang selepas itulah dan sebagainya. Jadi sini dia bagi contoh, wa amal mudhafu ila wahidin min hadhihi al-khamsati nahwu gulami wa gulamika wa gulamihi. Okey, ini sebenarnya tiga ni dia contoh kepada satu kategori, iaitu kategori dhamir ataupun kategori ad-dhamair. Cuma dia buat contoh itu berdasar kepada yang pertamanya adalah idafat kepada dhamir mutakallim, gulami. Kemudian yang keduanya adalah idafat kepada dhamir mukhatab, gulamika. Dan yang ketiga idafat kepada dhamir ghaib, gulamihi. Jadi mungkin atas maksud ni kan, kalau kita bahasa Melayu kita sebut kata ganti diri nama pertama, kata ganti nama diri kedua, kata ganti nama diri ketiga. Dan dari segi rutbah ni makna kedudukan tertib ataupun kedudukan susunan kemakrifatan, maknanya gulami lebih makrifah daripada gulamika, dari sudut mutakallim lebih makrifah daripada mukhatab, dan dia lebih makrifah yang seterusnya kepada ghaib. Yang seterusnya wa gulami Zaidin. Zaidin ni contoh kepada idafat kepada alam. Gulam ni boleh kita kata gulam ni maksudnya budak. Budak ni dengan maksud hamba suruhan lah. Ini maksud hamba suruhan. Gulam ni makna bukan budak, makna anak tak. Dia bermaksud anak hamba suruhan. Dia panggil gulam. Jadi yang gulami Zaidin, hamba kepada si Zaid, itu adalah yang datang idafat kepada alam, yang datang bahagian kedua dari segi susunan kemakrifatan selepas daripada dhamir. Wa gulami haza, dan hamba suruhan ini ataupun hamba suruhan orang ini. Ini ni dia maknanya adalah orang yang dia tunjuk tu. Maksudnya kalau kita cakap Melayu, hamba suruhan dia ni lah, maksudnya itu maksud dia. Jadi wa gulami haza, dan hamba suruhan ini ataupun hamba suruhan orang ini. Jadi ini adalah pada kedudukan ketiga lah dari segi kategori isyarat, isim isyarat. Wa gulami alladhi qama abuhu, dan hamba kepada orang yang berdiri ayahnya. Ini kita panggil yang isim mausul. Wa gulamir rajuli, dan yang akhir sekali yang mu'arraf bi'al, dan hamba kepada lelaki itu ataupun lelaki yang tertentu itu. Ataupun kita kata rajul ni maknanya ahdi az-zikri ke ataupun ahdi az-zihni ke, dia termasuk di situlah. Okey. Maksudnya bukan maksud kita dan hamba lelaki apa? Lelaki ni dia ada alif lam lah. Maksudnya kita maksud lelaki yang orang yang dengar percakapan kita tu dia tahu ni lelaki mana yang dia maksudkan. Maknanya orang tu tahu. Baru ada faedah ta'rif dengan al di situ. Baru ada faedah ta'rif dengan al di situ. Okay. Jadi itu dia nak cerita adalah pada kategori yang terakhir idafat. Jadi maksud kalau kita bahagikan kemakrifatan ni, maksudnya dia ada kategori lah. Maka yang kategori paling bawah sekali dia adalah dekat-dekat dengan nakirah. Yalah, sebab habis keluar daripada tu dia akan masuk ke dalam daerah nakirah. Ke dalam daerah umum. Lafaz umum. Okay. Babul marfu'ati minal asma' ila akhir, wallahu ta'ala a'lam. Jadi saya kira untuk malam ni setakat itu sahaja.
Cuma kalau ada apa-apa kemusykilan ataupun soalan yang berkait dengan perbincangan kita ni, kita masuk perbincangan, habis dah perbincangan tentang al-ma'arifah ataupun al-ma'arif, babu al-ma'arif. Jadi ma'rifah ini dia bukan asal. Ma'rifah tu dia adalah yang furu'. Furu' dengan maksud asal isim ni adalah nakirah kecuali ada tanda-tanda ma'rifah. Jadi kalau contoh isim tu tak ada tanda ma'rifah, maka secara automatik dia dikategorikan kepada asal, iaitu dia adalah nakirah. Dia adalah nakirah. Okey? Masih? Jelas Ada soalan ke? Jelas Ustaz. Jelas. Okey, alhamdulillah. Baik. Kalau gitu insya-Allah kita sambung esok tu bincangan al-marfu'at.